Okey, kalau awak tengok sini kelas 1 MB 3 macam biasa. Masih lagi 3 orang saja yang hantar. Khairul Muslim, Adibah dengan Haziq Nuqaim. Hak lain kira senyap gitu, tak tahu gimana. Mungkin dia duduk dalam lubang kot tau. Duduk dalam gua ke, tak ada line tapi nak kata tak ada line, macam nampak aktif je dalam Telegram, WhatsApp. 1 MB5 tambah sikit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang je hantar. Orang lain pakai senyap gitu. Okay, tahniahlah kepada yang hantar tu. Semoga awak semakin berjaya insyaAllah. Okey, seterusnya hari ni kita nak belajar pasal bab 6, jadual berkala. Okey, jadual berkala ni adalah salah satu daripada apa panggil asas kepada kimia. Okey, kimia. Nanti kalau belajar kimia naik menengah atas, awak ambil subjek kimia lah. Okey, dia akan belajar secara detail mengenai jadual berkala. Jadual berkala ni adalah jadual pengelasan unsur. Pengelasan unsur. Yang wujud atas bumi ni ada banyak unsur, banyak benda yang wujud, okey. Macam kita jumpa Mars ke, kita jumpa radioaktif, tu adalah unsur-unsur yang wujud. Dan dia dikelaskan dan dijadualkan dalam satu jadual, nama dia jadual berkala. Okey, jadual berkala. Setiap unsur ni ada sifat-sifat tersendiri. Jadi untuk asasnya, kita tengok macam mana pengelasan unsur tu. Okey, macam mana unsur tu dikelaskan. Semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang adalah jirim. Macam kita belajar bab 5, okey. Semua yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang adalah jirim, okey. Jirim-jirim ini pula terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan diskrit yang disebut atom. Setiap unsur tu yang paling kecil dia adalah atom. Satu zarah kecil tu nama dia atom, okey. Atom tidak boleh dilihat dengan mata kasar kerana saiznya terlalu kecil. Memang kecil sangat Kita nak lihat atom kena melalui mikroskop elektron, okey. Atom hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran sehingga berjuta-juta kali ganda, okey. Yang menggunakan mikroskop yang sangat tinggi kuasanya sehingga dia boleh membesarkan image sehingga berjuta-juta kali ganda. Katakanlah image objek tu 1 cm tak tinggi dia. Mikroskop elektron ni dia boleh membesarkan berjuta-juta. Maksudnya pembesaran dia tu sangatlah besar lah, okey. Berkali-kali berjuta-juta kali ganda. Okey. Ada 22 orang. Ada 19 orang. Tak tahu gimana ni. Kenapa? Suruh abang buat. Okey, atom terdiri daripada 3 zarah subatom iaitu proton, okey. Dalam satu atom tu, okey. Katakan atom ni bulat tau. Bulat. Dalam satu atom tu ada 3 benda pula. Dalam atom ada nukleus. Ada 3 benda. Yang pertama dia ada nama dia proton. 3 T katakan proton. Okey, yang kedua neutron. Okey, yang bulat ni saya letak nama dia proton. Proton. Yang bulat tapi tak berwarna tu adalah neutron.
Dan dia ada lagi satu di luar petala ni, nama dia elektron. Sini nama dia elektron. Okey. Proton bercas positif, neutron neutral, elektron bercas negatif. Ada 3 benda ada dalam satu atom tu. Okey. Proton dan neutron berada dalam nukleus atom mengelilingi manakala elektron berada mengelilingi nukleus. Macam tadi sebut dia. Proton dengan neutron berada dalam nukleus. Tapi elektron berada pada petala luar. Maksudnya berada di kulit dia lah. Okey. Nukleus mempunyai cas keseluruhan positif kerana terdapat proton. Okey, proton dalam tu bercas positif, jadi nukleus tu bersifat positif. Tapi bilangan elektron di luar tu pula yang bercas negatif yang sama banyak, maka kalau bilangan tu bilangan proton dengan elektron sama banyak, maka dia atom tu bersifat neutral. Okey. Katakanlah proton 3, elektron 3. Jadi 3 positif, 3 negatif, jadi neutral. Okey. Zarah yang bercas negatif, ni elektron. Elektron negatif, proton positif, neutron tidak bercas. Macam tu. Kalau awak tengok cari search dalam internet, awak cari atom, mesti dia keluar benda gini. Okey. Atom telah dikaji oleh Johnston Stoney, telah mencipta perkataan elektron pada tahun 1891. Perkataan nukleus berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud little nut. Okey. Itulah sedikit sejarah dia daripada atom. Macam mana saintis ni boleh mengkaji sehinggalah dia berjumpa dengan struktur yang paling diskret, nama dia atom. Okey. Atom bila banyak dia akan membentuk satu unsur. Unsur ialah bahan paling ringkas. Okey. Unsur tidak boleh diurai secara kimia kepada 2 atau lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Terdapat satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Selain besi, oksigen, hidrogen, aluminium, karbon, kuprum, ni adalah contoh kepada unsur. Ni macam contoh yang pertama, besi, oksigen, hidrogen, aluminium, karbon, kuprum. Ni adalah unsur-unsur. Selain daripada tu banyak lagi. Ada rubidium, ada natrium, ada kalium, ada emas, ada gangsa, macam-macam jenis lagi ya. Okey. Oksigen ialah suatu unsur yang terdapat yang banyak terdapat di bumi. Yang mudah kita temui adalah oksigen lah. Di sekeliling kita pun kita dapat sedut. Tak? Itu adalah salah satu unsur yang mana oksigen ni wujud dalam keadaan gas. Tak? Lagi di sekitar kita banyak lagi. Ada lagi. Ada baldi yang diperbuat daripada zinc. Zinc pun sejenis unsur. Okey. Karbon, pensel kita guna tu karbon. Okey. Lagi paku diperbuat daripada besi. Ni meja saya duduk ni dibuat daripada plastik. Plastik tu ada unsur dia sendiri ya. Macam-macam lah. Kalau meja kayu tu terdiri daripada karbon dioksida gitu mas. Dia jadi sebuah gabungan dia akan jadi satu unsur lain. Okey. Sebatian. Unsur adalah satu jenis. Kalau dia bercampur lebih 2 unsur, contohnya karbon campur dengan oksigen jadi karbon dioksida, dia jadi sebatian dah. Sebatian pula terdiri daripada 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Sebatian terhasil daripada tindak balas kimia. Yang bertindak balas
menghasilkan kimia, sebatian. Okey. Macam nasi goreng. Nasi goreng gabungan daripada nasi dengan minyak yang digoreng dan dia bercampur secara kimia. Sebab apa? Sebab dia dipanaskan, dibakar, dah. Lepas tu dia palut jadi satu sebatian. Dia bukan campuran. Kalau campuran tu contoh dia macam air dan gula. Kita letak air dan gula, kita kacau-kacau jadi campuran. Maksudnya kita boleh asingkan balik. Nak ambil gula, nak ambil air, kita boleh asingkan dengan kaedah pemanasan ke tak. Tapi kalau sebatian kita tak boleh dah kembalikan dia balik. Okey, sebatian boleh dihasilkan dalam makmal atau terhasil secara semula jadi sekeliling kita. Contoh sebatian ialah aluminium oksida, zinc sulfida, besi klorida, gula, air, garam. Aluminium oksida tu maksudnya aluminium campur dengan oksigen. Zinc sulfida maksudnya zinc bercampur dengan sulfur menghasilkan sebatian zinc sulfida. Atau besi dengan besi klorida maksudnya besi sebati dengan klorin. Okey, gula tu banyak karbon dengan hidrogen, oksigen, air H2O. Kalau tengok ni air H2O maksudnya gabungan daripada hidrogen dengan oksigen. Dua hidrogen menghasilkan satu oksigen menghasilkan air. Okey. Okey, kita tengok contoh sebatian. Unsur-unsur sebatian natrium dengan klorin membentuk garam. Nama dia natrium klorida. Nama garam. Okey. Ataupun unsur-unsur dalam sebatian kalsium, karbon, oksigen menghasilkan cengkerang. Cengkerang ni kalau kita uraikan dia satu persatu, dalam dia ada kalsium, ada karbon, ada oksigen. Sama macam gigi kita ni. Kalsium, karbon, oksigen. Ataupun gula, karbon, hidrogen, oksigen. Membentuk karbonhidrat. Okey. Okey, jadual berkala pada abad ke-18 ke-19, ahli-ahli sains telah menemukan banyak unsur. Dalam perut bumi ni banyak unsur yang ditemui. Macam petrol tu dia kita panggil kumpulan hidrokarbon. Hidrokarbon. Dia ada banyak, dia mudah terbakar, dia boleh menghasilkan tenaga. Jadi sesuai untuk kita buat tenaga, dibekalkan tenaga. Cari buku teks. Okey, dalam buku teks tingkatan 1 ni muka surat berapa ni? Muka surat 164. Tu. Kalau awak tengok dalam buku teks tu dia tunjuk gelang emas. Dalam gelang emas tu ada gabungan daripada aurum, nak dicampur dengan karbon nak jadi tu semakin keras. Okey. Kalau emas saja, emas pure tak, 100% daripada emas dia boleh comel, cuma dia cepat patah, dia kurang tahan lama sebab atom-atom dia tu sama saiz, maka dia cepat untuk menggelongsor. Jadi kalau kita tambah dengan benda lain dia lebih keras, tu kita panggil dia alloy. Okey, kita campur dengan benda lain. Okey, kalau awak tengok muka surat 167 tu dalam buku teks, dia tulis satu jadual berkala, dia lukis. Sehingga tahun 2016 terdapat lebih kurang 118 unsur di dunia telah ditemui. 118 jenis. Antara dia hidrogen, lithium, natrium, kalsium, rubidium, cesium. Dan kalau tengok di bawah tu, kebanyakan dia adalah radioaktif.
Radioaktif ni banyak kegunaan dia sebenarnya. Banyak kegunaan dia. Ya, kalau tengok jadual berkala sini ya. Bawah-bawah ni, sium ni semuanya radioaktif. Ni radioaktif. Okey. Yang mana radioaktif ni banyak boleh dilakukan dalam penghasilan tenaga. Okey. Boleh dilakukan untuk penghasilan tenaga. Jadi sesuai lah kalau kita nak menggunakan suatu tenaga menggunakan radioaktif. Sebab radioaktif yang pertama, dia mesra alam. Cuma kalau dia bocor, dia boleh membahayakan kawasan sekitar lah. Tapi dari segi dari segi pencemaran, dia tidak mencemarkan alam sekitar. Kalau kita guna petrol untuk penghasilan tenaga, petrol ni boleh hasilkan tenaga, cuma bila dia terbakar, petrol tu akan mengeluarkan asap. Dalam asap tu boleh mengandungi asap yang berbahaya seperti karbon monoksida. Okey, karbon dioksida pun dia bukan berbahaya, cuma dia boleh memerangkap banyak haba. Bila dia memerangkap banyak haba, dia menyebabkan bumi kita jadi semakin panas. Bila bumi jadi semakin panas, itu menunjukkan pemanasan global. Okey. Kalau bumi panas, apa akan jadi? Siapa tahu? Bumi makin panas. Jadi air batu. Jadi air batu. Cair air batu. Ya, cair air batu. Kalau awak tengok sekarang ni di pantai-pantai negeri kita dah. Dulu air di pantai tu jauh lagi. Maksudnya pantai tu jauh gitu. Tapi semakin lama semakin mendekat dah dengan kawasan-kawasan perumahan. Disebabkan apa? Sebabkan bumi kita semakin panas. Okey, bila dia semakin panas, ais di kutub makin lama makin mencair, menyebabkan aras air laut bertambah. Okey, jadi bertambah, semakin naik. Kalau kita tengok kawasan pantai kita pun dekat pantai Sura ni ya, kalau awak tengok semakin lama semakin terhakis. Kalau musim tengkujuh, okey, dia boleh naik sampai ke tebing, sampai ke perumahan orang ni. Dan kemungkinan kita takut berlakunya tsunami ya. Okey. Okey, jadual berkala ni pada masa lalu terdapat beberapa unsur yang diberikan nama berdasarkan bahan yang dihasilkan oleh unsur itu. Unsur-unsur tersebut diberikan nama yang berakhir dengan gen, macam oksigen. Itu bermaksud generator ataupun dia punya generator ni penjana. Okey. Oleh itu hidrogen bermaksud penjana air. Okey, ataupun water generator. Dan nitrogen bermaksud penjana asid nitrik. Nitric acid generator. Okey. Nitrogen. Kebanyakan unsur-unsur nitrogen ni kita guna sebagai baja urea. Okey. Kalau awak tengok dekat baju urea tu dia tulis ada nitrik ya. Okey, nitrik masuk nitrogen. Okey. Okey, jadual berkala hari ini nama-nama unsur baru ditemukan perlu disahkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry. Mana tahu awak buat kajian-kajian, awak telah menjumpai satu unsur yang baru. So saya nak namakan unsur tu nama saya lah. Tak contoh. Kebanyakannya saintis-saintis ni dia letak nama dia. Contohnya borium. Borium tu nama Bohr tu adalah seorang saintis fizik. Okey. Dia jumpa unsur tu dia letak nama dia borium. Mana tahu letak lepas ni darwisium ke, contoh adilasium ke, tak? Najibasium ke, tak? Contoh. Ataupun ajmasium ke, tak?
Awak seorang saintis, kaji, jumpa unsur baru. Katakanlah. Macam kalau awak tengok cerita apa tu? Cerita apa dah? Avengers. Tak? Avengers. Perisai apa tu? Perisai Captain America tu. Yang dibuat daripada besi, apa dia panggil? Adamantium, X-Men. Okay, X-Men lah. X-Men, kalau awak tengok Wolverine boleh keluarkan kuku kat jari dia tu tak? Kuku besi tu. Okay, kuku besi dia tu tak patah. Sebab apa? Sebab dia diperbuat daripada logam adamantium. Adamantium tu kalau kita tengok dalam jadual berkala ni tak ada pun. Tu adalah cerita rekaan dia lah. Cerita rekaan dia. Adamantium dia panggil. Dalam cerita tu besi yang paling kuat di dunia adalah adamantium. Tapi tak ada lagi lah. Okay. Kalau awak tengok ni, okay. Rutherfordium. Dia dijumpai oleh Ernest Rutherford. Nama ahli saintis. Okay. Seaborgium ataupun nama saintis dia tu adalah Glenn Seaborg. Borium, Neil Bohr. Semua ahli fizik ya. Ahli fizik. Meitnerium. Okey, ahli fizik juga. Darmstadtium. Darmstadt, orang Jerman. Okey. Tempat kelahiran dia di Jerman, nama dia Darmstadt. Dia pun letak nama unsur tu. Dah banyak lagi lah. Okey. Ni Unitrium ni 2003 dijumpai. Dan dijumpai pada 2010 yang terbaru ni. Uniseptium pada tahun 2010 dijumpai. Pada tahun 2025 awak jumpa tak? Tapi masih belum diberi nama secara rasmi. Okey, perbezaan ciri-ciri logam dengan bukan logam. Okey, ciri-ciri logam dengan bukan logam ni tu dah ke depan dah ni. Okey. So boleh Boleh untuk hari ni? Jadual berkala. Jadual berkala ni disusun dia susun ikut nombor proton. Ikut nombor proton. Kalau hidrogen, kalau awak tengok hidrogen ni nombor 1. Sebab apa? Sebab dia ada nombor proton dia adalah 1. Lepas tu disambung lagi dengan helium. Sebab nombor proton dia ada 2. Jadi susun sehinggalah 118 unsur. Kalau awak tengok metal ataupun logam semua berada pada ni, tengah-tengah ni. Vanadium, chromcerium, mangan, ferrum. Ferrum tu besi. Okey. Nickel, cuprum, zinc. Okey. Lagi ni aurum. Ni aurum ni adalah emas. Emas dalam sains dipanggil aurum. Okey. Ataupun plumbum. Sini plumbum ni. Tapi plumbum ni adalah logam yang tidak selamat, bahaya. Cadmium. Cadmium ni biasa kita buat bateri handphone ni. Kalau awak tengok nickel cadmium. Kalau awak baca NiCad dia tu dia, nickel cadmium. Maksudnya gabungan daripada nickel dengan cadmium boleh menghasilkan bateri yang boleh bertahan lama untuk telefon contohnya lah. Lagi kalau siapa berasal daripada Pahang, kalau di Kuantan tu ada satu kilang yang memproses nadir-nadir bumi. Nadir-nadir bumi ni lah antara unsur-unsur bumi dalam perut bumi yang memproses. Dia boleh buat handphone, dia boleh buat macam-macam teknologi. Right? Daripada kajian-kajian sains. Kalau awak tengok ni warna oranye, boron, silikon, germanium. Dia ni adalah separa logam. Dia separa.
Separuh logam, separuh dok. Dan warna biru ni pula, ni bukan logam. Dia wujud dalam keadaan gas. Contohnya karbon, nitrogen, oksigen, fluorine, klorin, bromin, iodine, argon, krypton, xenon, bukan logam. Okey, ya. Okey. Jadi kerja awak untuk hari ini adalah buku Science Process Skill. Science Process Skill. Muka suratnya adalah kami ya. Muka surat 81. Bukan ni, bukan. Muka surat 80. Muka surat 80. Nah. Satu muka surat ni buat. Boleh tak? Jawapan sudah ada, awak ambil bubuh dalam kotak-kotak sahaja. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau kita tengok sini ni, stop sharing tu. Kalau kita tengok sini, bilangan student yang join hari ni 26 orang. 26 maksudnya dia semakin sikit lah. Semakin sikit. Maksudnya semakin tak minat masuk kelas. Okey. Jadi buat kerja muka surat tersebut. Okey. Lepas tu saya nak sebelum awak left ni, awak tinggalkan saya nama dan kelas dekat chat ni, ruangan chat ni. Sekejap saya sila tulis nama dan kelas. Sebab apa saya nak kira kehadiran? Sebab kalau isi Google Form, kadang-kadang ada hak tak masuk kelas pun dia isi juga Google Form. Biasanya nama dah. Nama dan kelas, senang saya nak copy sekejap lagi. Okey, itu saja untuk hari ni. Siapa dah tulis nama, boleh left group ataupun kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah An-Nasr. La ilaha. Okey, dah tulis nama boleh left. Tak ada masalah. Terima kasih, Ego. Kelas jangan lupa tulis Kelas kena tulis. Ego. Sama-sama. Tak ingat nak ambil apa pula dah.